Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Karim, bekas pengetua sekolah lah, salah satu sebuah sekolah di Melaka. Dan umur saya 75 tahun. Alhamdulillah, dengan izin Allah dilanjutkan usia dalam keadaan sehat. Setakat hari ini, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, tidak ada sebarang penyakit yang saya ada. Ini ada beberapa sebab. Salah satu di antaranya ialah dengan izin Allah. Kerana saya usaha untuk nak menjaga diri, maka apabila saya kenal Allah, maka Allah tunjukkan saya jalan. Jalan yang Allah tunjukkan saya ni ialah ubat ni, homopati ni lah. Saya kenal dengan ubat homopati ni pada ketika umur saya lebih kurang dalam 21 tahun. Ketika itu saya pergi ke rumah seorang pengamal homopati asal di Melaka. Namanya Tuan Haji Syarif Sukar lah. Dia dah tak ada, dah kembali ke rahmatullah. Pada satu malam apabila saya pergi ke rumah dia dalam keadaan hujan, saya berlari dari tepi jalan untuk nak masuk ke rumah dia yang hanya lebih kurang dalam 10 meter daripada tepi jalan, tetapi terpijak sesuatu yang tajam di tengah lamannya. Apabila saya sampai dalam rumahnya, saya dapati kaki saya bocor kerana yang saya terpijak itu merupakan besi yang tajam. Lalu Haji Syarif ni, bila saya tunjukkan, dia kata jangan bising. Ada ubat. Saya tak kenal homopati pada masa. Jadi bila dia kata ada ubat, saya diamkan. Dia pergi ambil ubat, dia bagi sumbat mulut saya dengan ubat, dan dia ambil entah apa benda ubat, sapukannya kat tempat yang bocor kaki saya. Sampai sekarang kaki saya tu ada bekas bocor. Baik, Alhamdulillah. Saya balik rumah tak sakit. Tak ada rasa sakit. Luka yang saya merabak besar tu lebih kurang dalam 1 inci rabak dalam, tak berkembang, tak sakit, tak bernanah. Esok saya pergi rumah dia. Haji, apa ubat Haji bagi saya ni? Saya tanya dia. Kau kalau nak kenal, inilah dia homopati. Itu mulanya saya kenal homopati. Pada umur saya 21 tahun kurang lebih. Secara kebetulan saya berhubung rapat dengan Haji Syarif ni kerana belajarlah mencari ilmu Allah. Jadi saya kerap ke rumah dia. Dan setiap kali saya ada masalah diri, berhubung kait dengan sakit, penyakit dan masalah, saya akan merujuk kepada dia, homopati. Dan saya tak, selepas itu tidak lagi bergantung kepada perubatan oleopati barat ni. Jadi kalau dikira-kirakan, umur saya dah 75 tahun sekarang, daripada 100% kehidupan saya berhadapan dengan masalah sakit, masalah kesihatan, sama ada diri saya maupun keluarga, saya bergantung pada homopati. Daripada 100%, mungkin 98% saya bergantung pada homopati, dan 2% ini kadang-kadang saya terpaksa kalau emergency malam, tengah malam, sebab homopati dah tak ada lagi malam. Jadi sementara mendapatkan perubatan homopati, esoknya saya makan ubat oleopati Dr. Barat ni malam. Tapi besok saya buang. Saya pergi cari homopati. Itulah yang menjadi amalan saya daripada dulu lah sekarang. Bukan minat di sini. Di sini mengapa saya suka bergantung kepada homopati. Ini bukan minat. Kerana kelebihan homopati ini daripada oleopati biasa. Pertama, apa yang diberitahu ialah homopati ini berasaskan bahan-bahan herba yang ekstrak, tumbuh-tumbuhan yang diekstrak, dan oleh sebab itu kesan sampingan bahan kimianya tidak seperti doktor oleopati. Maka oleh sebab itulah saya bergantung dengan homopati ini lebih kerap, lebih banyak. Dan bukan sahaja pasal bergantung itu membuta tuli, saya mendapat faedah daripada perubatan homopati dari awal lagi. Macam tadi saya ceritakan, dari awal tadi. Kalau tidaklah kerana Allah tunjukkan saya kesan kepada perubatan homopati, mungkin saya pun tak apa yakin. Tapi dengan izin Allah, itulah dia petunjuk. Kerana Allah, saya pegang pada kata Allah, engkau ingat aku, kata fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itulah dia. Engkau ingat aku ingat engkau. Maka saya ingat dia. Dia tunjukkan saya jalan. Apabila isteri saya kena jaundice. Apabila saya kena jaundice, saya tak jangkakan homopati mampu untuk mengatasinya. Saya pergi Dr. Barat, oleopati. Kemudian Dr. Barat mengarahkan saya bawa isteri masuk ke hospital immediate. Esok katanya. Sebab jaundice yang ditimpakan kepada isteri saya itu acute. Jadi saya bimbang. Kerana apabila dia acute, saya bimbanglah kerana mungkin akan menyebabkan kesan negatif pada isteri. Maka saya hubungi doktor homopati di Masjid Tanah, Tuan Haji Ismail. Malam ketika itu, dah maghrib. Nak pergi pada dia pun dah tutup.
Lebih kurang saya tanya begini, Tuan Haji, saya ni ada satu masalah. Isteri saya ni baru dimaklumkan oleh doktor dia kena jaundice, penyakit kuning yang serius, Tuan Haji. Dan doktor menasihatkan supaya masuk esok ke hospital. Dan saya tak yakin, Tuan Haji, kerana apabila dia masuk melalui pengalaman, pemerhatian saya bahawa orang yang jaundice, orang tua, orang dewasa ni akan dibuat praktikal elemen oleh doktor. Korek itu cabut, ini ambil itu, besok isteri jadi mangsa. Jadi saya nak tanya, ada tak ubat homeopati ni, Tuan Haji, untuk mengatasi ini? Tuan Haji Ismail ni dengan nada yang lembut dan meyakinkan saya tanya, Tuan Haji, ada tak ubat-ubat mengubati penyakit ni? Apa jawabnya? Ada, cikgu. Macam tu jawab, lembut saja. Habis saya tanya lagi, ya ke Tuan Haji? Iya, cikgu, katanya. Tahu? Jadi boleh ubat ni, Tuan Haji? Boleh, cikgu, katanya. Sila datang besok. Ya ke Tuan Haji? Oleh sebab itu saya tak payah masukkan isteri saya ke hospital. Jangan masuk, katanya. Begitu keyakinan penuh Dr. Ismail. Kalau masuk hospital besok dah jadi cerita lain. Datang, katanya. Saya pergi. Besok tu saya pergi. Pagi-pagi. Dan mendapat perubatan daripadanya dan mendapat bimbingan daripadanya. Alhamdulillah. Baik. Dengan izin Allah. Jadi dengan erti kata lain, penyakit yang serius ini, walaupun sejarah menunjukkan bahawa kebanyakan orang dewasa yang kena penyakit jaundice macam ni, kita pun pernah tahulah, ada di antara hati-hati yang kena jaundice masuk hospital dan jadikan bahan praktikal doktor. Hati, kalau kita pergi kepada agama katanya ada sebab, hati itu memang sebab, tapi kita pun pergi pegang pada agama, sebab nak hidup pun ada sebab. Jadi sebab nak hidup kerana kita bantu minta pada Allah, Allah tunjukkanlah. Jadi saya mendapat petunjuk dari Allah dengan izin Allah. Tuan Haji Ismail ni menolong beberapa bulan, alhamdulillah. Acute-nya penyakit jaundice isteri saya tu, matanya kuning, sekuning macam telur, dan najisnya, air kencingnya hitam, najisnya putih. Wah, very acute. Saya pun hampir-hampir berputus asa. Tapi saya berserah pada Allah, mohon pada Allah, dengan izin Allah, baiklah sampai sekarang. Sehat walafiat dan jaundice itu tidak mengulangi. Tetapi saya tidak berhenti di situ saja. Saya terus mengulangi homeopati ini. Saya tak berhenti. Dan di antara homeopati yang ke belakang ini, apabila sahabat saya, Cikgu Rosna ni, dia balik daripada Terengganu, Kelantan, bertemu dengan saya di tepi bank yang saya dah lupa, dia dah lama dah tak dapat tahu. Dah bertahun-tahun dia hilang. Tiba-tiba bertemu kat bank dan saya bertanya sama dia. Dan dia mengatakan dia pengamal homeopati. Alhamdulillah, macam Allah tu sambungkan saya. Padahal pengamal homeopati yang sebelum ni dah meninggal. Dan orang yang mengamal homeopati yang tinggal di belakang tu, contohnya saya tak nak sebut lah, ada 1-2 orang, cara dia mengamal homeopati tu tidak serius. Jadi saya tak berapa yakin pada dia. Tapi tiba sahabat saya ni, Cikgu Rosna, dan saya terus bergantung pada dia semenjak dia balik daripada Kelantan. Dan satu cabaran dia yang Dr. Rosna ni memberi saya dan impak yang besar kepada tekanan saya apabila saya ceritakan kat dia, Cikgu Rosna, kemarin kalau saya tahu Cikgu Rosna ada homeopati kat sini, saya bergantung pada Cikgu Rosna untuk mengubatkan isteri saya jaundice. Dia tanya, ke mana pergi? Saya kata Dr. Ismail di Masjid Tanah. Dia kata dia kenal. Berapa lama dia ubat? Habis saya kata, Dr. Ismail tu makan masa dalam 5-6 bulan untuk mengobatinya sikit demi sikit. Dia kata apa, Rosna? Kalau saya 3 bulan beres. Lagi agresif, lagi saya kata, lagi terror lah artinya. Jadi saya bergantung pada dia. Secara kebetulan saya ni berkawan dengan dia dari awal, kerana apabila saya pula saya juga adalah pelanggan homeopati, maka saya bergantung kepada perubatan homeopatinya dengan izin Allah. Apa ubat, ilmu, pengetahuan yang diberi padanya dapat saya gunakan. Itu semua dengan izin Allah. Jadi dengan erti kata lain, homeopati adalah menjadi pilihan saya dan keluarga. Pada mula-mulanya, selepas saya menjadikan homeopati ini sebagai tempat saya bergantung harap apabila keluarga saya dan diri saya sakit, saya cuba kempen kepada kawan, keluarga. Kerana pada mula-mulanya benda ini tidak berapa dikenal, orang mengambil mudah je tau. Ya ke tak ya, ya tak ya. Apatah lagi mungkin agaknya reach out program homeopati masa tu tak begitu berkembang, jadi orang tak berapa kenal. Tetapi selepas saya kenalkan dan suruh keluarga saya lepas seorang datang pergi homeopati, pergi ke homeopati, dan beberapa ahli keluarga saya yang pernah mengalami masalah
sama ada dirinya ataupun anaknya baik. Dan ini yang menyebabkan keluarga-keluarga saya pun bergantung pada homopati. Tanpa saya suruh, sekarang ni masing-masing dah memberi khabar kepada jiran, keluarga-keluarga mereka bahawa homopati ni memang adalah perubatan yang lebih baik daripada perubatan barat, kerana dianya tidak membahayakan. Dan di samping itu ada kesan-kesan lain yang doktor barat, homeopati tak dapat buat dan homopati boleh selesaikan. Saya ambil satu contoh, mungkin banyak lagi contoh. Ada anak buah saya, adik saya punya anak, matanya berkelip-kelip dia. Tak berhenti, budak muda, budak kecil umur dia. Kelip-kelip macam ni. Kita tak tahu apa penyakit homopati tahu. Dia dah pergi pada doktor, pergi doktor mata, doktor mana. Tak baik. Kerana dia pergi pada doktor homopati, senang, dengan izin Allah. Baik. Contoh. Jadi doktor barat, homeopati ni tak dapat menandingi dalam setengah lah kelebihan yang ada pada homopati. Ini kelebihan. Tetapi secara personal, secara persendirian, secara peribadi, saya bersandar kepada pengobatan homopati ni ada beberapa perkara yang seperti yang saya sebut tadi. Pertama, dia ni tidak ada bahan kimia yang membahayakan. Contoh, mengikut kata pengamal-pengamal homopati, termasuk semua ubat homopati yang diberi itu yang berbentuk bulat-bulat, sekiranya kita telan sebotol sekalipun tak mematikan. Dan pernah satu ketika anak buah saya, dia pandang ubat homopati ni manis, dia makan, padahal dia bukan dia punya ubat, mak dia punya, dia makan, tak ada apa-apa. Artinya dia tidak membahayakan. Dan nombor dua, kalaulah takdirnya homopati ini agaknya membahayakan, dia punya antidot senang aja. Makankan kopi, makankan teh, dia punya antidot. Dan beberapa. Itu di antara sebabnya homopati ini bukan sahaja patut kita gunakan untuk diri, marahan keluarga, dan kembangkan, beritahu kepada orang-orang yang masih tak tahu dan masih lagi kita kata masih lagi tak terbuka fikirannya. Contohnya baru sebentar tadi, datang seorang yang dah dewasa lah, bukan budak muda, dewasa. Baru tertanya-tanya kat depan, ni homopati, bila buka? Saya tak tahu ni baru saya tahu melalui, saya buat carian dalam Google, jumpa. Padahal homopati dah lama. Jadi macam baru kenal. Itu mungkin agaknya selama ini dia bergantung pada ubat barat, homeopati, tetapi tak mendapat kesan yang lebih, malahan ada timbul kesan negatif, maka dia cuba beralih. Kalau kita perhatikan, kita observe mereka yang berpenyakit pergi ke doktor homeopati bakti barat, kita ambil contoh, dia terkena tekanan darah tinggi lah katakan, atau dia punya kita panggil depression, akan ubat doktor barat. Doktor barat akan bagi dia ubat itu, darah tinggi, makan gitu. Akhirnya selepas satu berjangka waktu, darah tinggi yang dimakan tu mungkin baik, tetapi dia buat sementara dan timbul kesan lain. Maka timbul pula kesan penyakit jantung. Dah timbul jantung sebab makan ubat darah tinggi. Dah timbul jantung pula. Ini lagi pengalaman ni. Makanlah jadi dah dua, ubat darah tinggi, ubat jantung, darah tinggi, jantung, makan darah tinggi, jantung, pop, kemudian timbul buah pinggang. Itu kesan daripada homeopati, daripada makanan ubat barat. Maka doktor bagilah 3, ubat darah tinggi, ubat jantung dan buah pinggang. Dah 3 ni dah serius. Jadi kalau takdirnya dia makan ubat terus-terusan, 3 ini tak baik, dia menambah, dan kemungkinan ujungnya apa? Cepat orang tu kolaps dan akan, kalau dengan izin Allah, balik dia. Tetapi kalau dengan homeopati, kalau homopati ini berbeza. Kalau darah tinggi, dia tidak menimbulkan kesan sampingan pada yang lain. Malahan, kalau kita bermohon ataupun menceritakan kepada doktor homopati ini, dia akan membantu kita menguatkan tubuh kita. Dengan ubat yang tadi dulu, dia akan membantu kita. Membantu untuk kita terus segar dan terus kita bertenaga. Dan itulah agaknya. Itulah sebabnya dengan izin Allah, maka saya ni Alhamdulillah, sehat walafiat diberi izin Allah. Sakit saya tak ada. Bukan kerana saya nak takabur, kerana kata Allah, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Engkau ingat aku ingat engkau. Oleh kerana saya ingat dia sentiasa, maka dia tunjukkan saya jalan. Jalan yang benar, inilah contohnya. Ini adalah untuk pedoman mereka yang di luar sana lah. Kita bukan artinya dengan adanya homopati kita tak mati, tidak. Tapi sebab untuk hidup tu ada. Okey. Tak ada keluhan lain. Tapi kalau kita ambil logiknya,
Logiknya, tiap-tiap yang baru tu sifatnya berubah. Keadaan Allah, kalau dahulunya muda, kita akan tua. Daripada tegang, dia akan kecut. Daripada kuat, dia akan lemah. Itu nature. Itu keturunan, itu dah diberi oleh Allah. Mahu tak mahu, semua orang akan lalui itu. Contoh, kalau dulu saya dulu jenis orang yang tak boleh berjalan lambat, tak boleh buat kerja lambat. Saya mesti nak cepat. Tetapi selepas ini, naturally, saya tak mahu jalan cepat. Relax. Artinya apa? Sifat saya yang cepat, tangkas dulu tu berubah. Kenapa? Nature. Tapi tak kaget. Itu je. Yang penting sihat. Kerana naturally Allah bagi begitu. Yang muda akan tua. Yang kuat akan lemah. Yang tegang akan kendoh. Itu dah naturally. Tapi ini ibarat baja. Obat ni ibarat baja pokok. Kalau pokok tak berbaja, cepatlah dia makan. Dia ulat, dia tua, dia busuk. Dan waktu jangka hayat pokok tu pun akan pendek lah. Sebab hidup itu pun bersebab. Bukan kita kata orang kebanyakan apabila Allah dah tentukan orang tu akan mati, betul lah akan mati, tapi kalau doa berguna, doa ya Allah kau panjang umur aku, apa berdoa, itu doa itulah yang kita gunakan, tapi dia suruh kita usaha, ini usaha.